Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda seorang warga Amerika filem aksi thriller dari 2013 bertajuk Snitch. Seorang budak lelaki berusia 18 tahun bernama Jason, sedang membuat panggilan video rakannya yang menjual dadah kepadanya. Kawannya bertanya dia jika dia boleh menerima dadah di rumahnya. Dia bersetuju tanpa sebarang soalan. Bapanya, John Matthews, ialah pemilik syarikat pembinaan. Selepas bekerja pada hari itu, John pergi ke keretanya untuk pulang ke rumah, tetapi di sana dia melihat seorang lelaki bernama Daniel, yang sedang memuatkan guni simen. Dia rasa macam dia harus membantunya, jadi dia membantu Daniel memuatkan guni simen, yang sangat dihargai oleh Daniel. Belakang di rumah, Jason menerima kurier. Dia membukanya untuk mendapati bahawa beg itu berisi dadah dan kamera. Dengan kehadiran kamera, dia mengetahui bahawa polis menangkapnya, dan ini semua adalah perbuatan mereka, jadi dia melarikan diri di tempat kejadian. Polis mengejarnya, dan akhirnya menangkapnya. Sementara itu, John berada di sebuah parti dan menerima panggilan daripada bekas isterinya, Sylvie Collins. Dia memberitahunya bahawa anak lelaki mereka, Jason, didakwa untuk pengedaran daripada narkotik. John segera pergi ke balai polis, dan bertemu bekas isterinya, dan kemudian bertemu peguamnya. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Peguamnya, Jay Price, memberitahunya bahawa Jason sebenarnya bukan peniaga, tetapi rakannya menetapkan dia dalam operasi menyengat untuk mengurangkan hukumannya sendiri selepas ditangkap. Pertuduhan Jason membawa sekurang-kurangnya 10 tahun penjara. Jay memberitahu mereka bahawa John dan Sylvie harus bercakap dengan Jason, dan meyakinkannya untuk menangkap lebih ramai pengedar dadah. John berasa bertanggungjawab kerana dia tidak ada untuk anaknya, dan menjadi terdesak kerana dia menyedari bahawa Jason mungkin dibunuh sebelum dia menamatkan hukuman penjaranya. John memberitahu Jay bahawa Jason hanyalah budak lelaki biasa, kawan-kawannya lah yang menyebabkan dia berada dalam kekacauan ini. Jay memberitahunya bahawa ia tidak penting sekarang, kerana dia telah ditangkap dengan banyak dadah, dan kini pilihan terbaik yang dia ada ialah membantu polis menangkap lebih ramai peniaga, untuk mengurangkan hukuman penjaranya. Jason segera dibentangkan di mahkamah. Hakim memindahkan tarik Jason ke hadapan, tetapi menghantarnya ke penjara sementara itu. John, bekas isterinya Sylvie, dan peguam mereka Jay, semuanya duduk bersama Jason dan mereka cuba terangkan kepadanya pilihannya. Mereka cuba meyakinkannya untuk menangkap lebih ramai pengedar dadah, supaya dia dapat mengurangkan masa penjaranya. Tetapi Jason memberitahu mereka bahawa dia tidak mengenali mana-mana penyeludup besar. Pengedar dadah yang dia kenali hanyalah budak kecil, yang melakukannya hanya untuk keseronokan. Dan jika dia memberi menamakan nama mereka, maka hidup mereka akan menjadi sengsara dan hancur, seperti dia. Dia berjalan keluar dari bilik. John menjadi lebih bimbang sekarang, dan hari demi hari dia mula tenggelam dalam tekanan. Menggunakan hubungannya, John mengatur beberapa pertemuan dengan peguam AS tempatan Joan ke Egan. Dia memberitahu segala-galanya tentang situasi anaknya, kerana dia menjalankan kempen anti dadah yang sangat agresif untuk meningkatkan peluangnya untuk dipilih ke Kongres. Dia enggan tolong dia, kerana Jason mempunyai banyak dadah ke atasnya. Dia meninggalkan pejabatnya, dan pergi ke penjara untuk melihat Jason. Dia melihat Jason, dan mendapati lebam dan luka di mukanya, kerana dia dipukul di dalam penjara, dan keadaan fizikalnya kelihatan teruk. Jason menjadi emosi apabila bertemu ayahnya dan memberitahunya perkara itu. Dia mengimbau kembali masa ketika dia masih kecil, dan pernah menghabiskan masa bersamanya. Dia mula menangis, dan mengatakan bahawa dia tidak fikir dia akan bertahan dalam penjara selama 10 tahun, kerana dia akan dipukul lagi dan lagi. Sebagai seorang bapa, ini mematahkan John. Apabila dia pulang ke rumah, dia masih memikirkan perkara ini. Dia melakukan perjalanan ke jalan-jalan berbahaya, tempat dadah dijual dan dibeli. Dia bercadang untuk menangkap beberapa pengedar dadah sendiri, dan menyerahkan mereka kepada polis. Tetapi sebaik sahaja dia cuba mendekati mereka, mereka memahami niatnya melalui bahasa badannya, jadi mereka semua memukulnya dengan sangat teruk. Polis tiba tepat pada masanya dan mereka menyelamatkan John. Sementara itu, peguam AS Joan ke Egan mengetahui tentang keberadaan John dan bertanya kepadanya apa yang dia fikir dia lakukan. Dia memberitahunya, walaupun dia dapat menangkap seseorang dan membawa mereka masuk, itu masih tidak akan membantunya dengan keadaan anaknya.
John bersungguh-sungguh bertanya kepadanya jika ada cara untuk melakukannya membantu mengurangkan hukuman penjara anaknya. Dia memberitahu dia bahawa hanya ada jalan yang dia boleh selamatkan anaknya. Dia memberitahunya bahawa dia perlu menangkap seorang penyelundup besar yang mempunyai sekurang-kurangnya 1 kilogram dadah. Kemudian mereka mungkin boleh membantu Jason. Penyelundup mesti terkenal besar, dan mungkin bunyinya mudah, tetapi tidak semudah itu untuk menangkap seorang raja dadah yang besar, atau gembong penyelundup dadah. John memberitahunya bahawa dia akan menguruskannya, kerana terdapat ramai pekerja di dalam rumahnya syarikat pembinaan, yang pernah menjadi pecandu dan bekas penipu, dan sesetengah daripada mereka mungkin boleh membantu dia. Joan bersetuju untuk mengurangkan hukuman Jason, jika John boleh memaklumkan pengedar dadah, tetapi menyatakan bahawa dia akan menerima sedikit bantuan daripadanya, dan itu risiko akan menjadi miliknya. Ejen Cooper mengetuai tugas kekerasan, yang akan memantau sebarang urusan yang diatur John, untuk digunakan sebagai bukti bagi penangkapan. John mencari melalui rekod pekerjanya, dan menemui seorang pekerja dalam senarai gajinya, dengan 2 bekas sabitan pengedaran. Daniel James kini memimpin bersih kehidupan untuk mengelakkan mogok ketiga, kerana dia kini mempunyai seorang isteri dan anak lelaki yang masih kecil untuk dijaga. John menemui Daniel semasa dia pulang dari kerja, dan menawarkan dia tumpangan. Mereka berdua pergi ke A Cafe dan bercakap perniagaan. John memberitahu Daniel bahawa dia cuba memulakan perniagaan berkaitan dadah, dan dia mahu Daniel memperkenalkannya kepada pelanggan besar yang mengedar dadah, supaya dia boleh menyertai barisan mereka. Apabila mendengar perkara ini, Daniel menjadi risau, kerana dia menyangka John seorang yang jujur bekerja keras. Daniel memberitahunya bahawa dia sedang berusaha keras untuk menghapuskan setiap jenis aspek yang berkaitan dengan dadah hidupnya, kerana dia sudah berada di penjara 2 kali, dan mahukan permulaan baharu, jadi dia tidak boleh membantu dia. John menawarkan dia $5,000 untuk memperkenalkannya kepada penyelundup besar. Daniel masih menolak dan memberitahunya bahawa dia tidak mahu melawat penjara untuk kali ketiga. John menawarkan dia $20,000, dan memberitahunya bahawa ini adalah tawaran terakhirnya untuk memperkenalkannya kepada peniaga. Daniel masih berjalan pergi, tetapi kemudiannya bersetuju, supaya dia boleh berpindah ke pangsapuri yang lebih selamat untuk anaknya, walaupun dia tidak menyedari bahawa John bertindak sebagai pemberi maklumat. Daniel memperkenalkan John kepada Malik, seorang pengedar dadah tempatan yang sangat berbahaya dan berpangkat tinggi, yang seperti Daniel mempunyai 2 serangan. Menjelaskan bahawa perniagaannya tidak boleh terus bertahan dalam arus ekonomi, tanpa tambahan kepada pendapatannya. John menawarkan untuk menjalankan jumlah yang hampir tidak terhad dadah, pada risiko hampir sifar, dalam trak pengangkutannya. Kerana menjadi perniagaan yang sah, trak mengelakkan syak wasangka dan membawa terlalu banyak barang untuk dicari dengan teliti. Malik bersetuju, dengan syarat John dan Daniel memandu sendiri larian awal. John dan ejen Cooper mengaturkan beberapa wiretap dipasang untuk menangkap transaksi terbabit. John memandu ke tempat pengambilan berhampiran sempadan Meksiko. Dalam proses itu, geng saingan menyerang hendak pikap, tetapi John berjaya melarikan diri dengan berani, menarik perhatian Raja Kartel Juan Carlos Pinter, yang kartelnya berjaya melawan penyerang hendak. John berjaya menamatkan penghujungnya perjanjian itu, menghantar dadah kepada Malik, semasa dalam pengawasan oleh ejen Cooper. Malik menyebut pertemuan dengan ahli kartel yang lebih tinggi daripada dirinya. Ejen Cooper berharap untuk menangkap keutamaan yang lebih tinggi sasaran, enggan menangkap Malik semasa perjanjian itu. Keegan mendakwa Cooper melakukan perkara yang betul, dan enggan mengurangkan hukuman Jason, melainkan John bekerjasama dalam mesyuarat kedua. John marah, bersetuju hanya jika Jason dilepaskan apabila kerja itu selesai, bukannya hanya pengurangan dalam ayat. Pada masa ini, Daniel mengetahui tentang pengaturan yang dibuat John dengan polis dan berang, mengatakan bahawa kartel akan membunuh John Daniel dan keluarga mereka, jika kebenaran datang keluar. Kedua-dua mereka menghantar keluarga mereka bersembunyi. John bertemu dengan Juan Carlos Pinter di bawah sangat keselamatan kartel yang tinggi. Pinter mahu John menjalankan hampir $100 juta dalam keuntungan dadah ke Meksiko, kembali ke pangkalan operasi kartel, dan menawarkan untuk menjadikannya ahli kartel Inner Circle jika dia berjaya. Dia melaporkan perkara ini kembali kepada Keegan dan Cooper.
Keegan sangat gembira kerana mencari sasaran yang begitu besar, tetapi Cooper berubah hati dan cuba bercakap dengan John daripada melakukan pelarian, kerana dia mengesyaki Cartel akan membunuhnya selepas itu. John merangka rancangan untuk membebaskan dirinya dan Daniel daripada kerajaan dan Cartel. Semasa larian, John dapat melarikan diri dari pengawasan Cooper. Pada masa yang sama, Daniel menyerbu rumah Malik, membunuh rumah Malik pengawal dan mencederakan Malik. Sebelum meninggal dunia, Malik mendedahkan nombor telefon bimbit Pintera kepada Daniel. John menelefon Cooper dan menyuruh dia menjejak kedua-dua telefon bimbit baharunya dan telefon Pintera, dengan berkesan memberi Cooper kedua-dua wang dan gembong sekaligus. Carter menyedari itu John adalah seorang pemberi maklumat. Selepas mengejar lebuh raya dan berbalas tembak, John melarikan diri. Ahli Cartel dan wang dirampas oleh anak buah Cooper. Pintera juga ditangkap. Dia tidak mahu terlibat dalam tembak-menembak dengan polis kerana anaknya yang masih kecil bersamanya. Jason dibebaskan keesokan harinya. John dan keluarganya menyertai program perlindungan saksi. Daniel enggan menyertai program itu, mengatakan dia dan keluarganya akan bersembunyi sendiri. Oleh kerana Daniel telah kehilangan pekerjaannya, John pergi Daniel cek ganjaran besar yang sepatutnya diterima oleh John untuk menangkap Pintera. Mengikut statistik, pesalah dadah bukan ganas kali pertama tertentu menerima hukuman penjara yang lebih lama secara purata, berbanding mereka yang disabitkan kesalahan merogol atau membunuh. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.